Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, selamat menjalani ibadah puasa hari yang ke-5, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan link FB Live Soleha pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang Soleha akan share hari ini, hari yang ke-194. Alhamdulillah. Okey, Soleha doakan agar anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam keadaan ceria, dalam keadaan tenang, bahagia, insya-Allah bersama insan-insan yang tersayang. Hai Nana. Siapa lagi tu ada masuk? Okey, tajuk live Soleha hari ini adalah rezeki yang ditakdirkan. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama berselawat dan membacakan doa agar Allah memberkati sharing ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai Amira, hai Kak Fiza. Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Soleha harapkan dan doakan. Okey, sebelum tu Soleha nak perkenalkan diri Soleha kepada new follower dan new friend list FB Soleha Mat Taha. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera di skrin handphone anda, Soleha Mat Taha. Soleha berusia 31 tahun. Alhamdulillah telah mempunyai 4 orang cahaya mata. Soleha merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah. Dan Soleha telah bersama dengan dakwah bisnes FTR ni selama masuk tahun ke-5. Dah 5 tahun dah. Alhamdulillah. Soleha mempunyai lebih 300 orang ejen yang berdaftar under tim Soleha. Alhamdulillah. Dan Soleha merupakan bekas pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, kepakaran kami adalah membantu para usahawan yang ada masalah hati, yang ada masalah jiwa, di mana kita nak bantu dengan platform buku rezeki kelas pertama, FTR Formula Tarik Rezeki, dengan menggunakan bahasa yang simple, santai dan sentap serta mudah difahami. #baca-baca sentap. Okey. Hai Nadia, hai Kak Ita, hai Indah, apa khabar? Hai Azlina. Thank you sebab support Soleha punya live hari ni. Okey. Berbalik kepada topik kita hari ni, rezeki yang ditakdirkan. Apakah yang dimaksudkan dengan rezeki yang ditakdirkan Allah? Okey, rezeki yang ditakdirkan Allah ini adalah apa yang Allah telah tetapkan, apa yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz, itulah rezeki yang kita akan dapat di dunia. Tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada masanya. Tidak bertambah, tidak berkurang, tapi Allah bagi special untuk kita, nilainya khas untuk kita yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan, tertulis di Lauh Mahfuz. Ini adalah rezeki yang ditakdirkan. Sebagaimana kita nak dapatkan rezeki yang ditakdirkan ni adalah of course Allah melihat kita punya keperluan, kita punya usaha pada hayat kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan istiqamah, dengan ikhlas, niat lillahi ta'ala. Semua orang wajib untuk menjaga nawaitu, untuk menjaga niat kita. Kita hari ni nak raih kasih sayang Allah, nak mendapatkan redha Allah, nak dapat cinta Allah, hendaklah kita melakukan serta menjaga marketing dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah. Sebagaimana rezeki yang ditakdirkan ni telah Allah tentukan,
telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Tak ada satu pun yang berkurang. Sebab tu Allah kata jangan kita ada rasa iri hati, jangan ada terselit dekat hati kita penyakit hati yang mana kita tak suka tengok kejayaan orang lain, kita tak suka tengok rezeki orang lain. Malah kita pertikaikan, kenapa Allah bagi dia lebih, kenapa aku tak dapat macam dia. Kita kena yakin dan kita kena tahu dan sedar bahawa rezeki ini adalah telah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan iri hati dengan orang. Kalau kita iri hati, apa yang kita dapat? Padahal rezeki manusia ni, kalau Allah dah tetapkan untuk dia sekian-sekian, takkan berkurang atau takkan bertambah, takkan berubah walau sedikit pun. Takkan berubah sedikit pun. So, kenapa kita nak dengki dengan orang? Kenapa kita nak iri hati dengan orang? Sedangkan Allah dah jamin dah. Setiap orang, setiap manusia ada bahagian rezekinya masing-masing. Semua Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz. Kenapa kita nak pertikaikan kuasa Allah? Kenapa kita nak pertikaikan apa rezeki yang telah Allah tentukan? Contohnya, kalau kita tengok orang lain dapat lebih, kita tak suka. Sebabnya Allah suruh kita jangan dengki dengan rezeki orang, jaga hati masing-masing. Sebab makin kita dengki, makin kita iri hati, sebenarnya kita makin menghampiri kepada dosa. Padahal rezeki itu tak akan berubah pun. Kita dapat itu, itulah yang kita dapat. Allah dah tetapkan itu yang kita akan dapat dan takkan berubah. Jangan kita pertikaikan rezeki yang telah Allah berikan. Semuanya penuh dengan hikmah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tahu rezeki ini untuk engkau, rezeki ini untuk si Polan bin si Polan. So, semuanya telah tersedia. Kalau kita pertikai, kalau kita dengki dengan orang, satu, kita dah dapat dosa. Satu, penyakit hati kita akan semakin bersarang. Macam mana rezeki nak masuk dengan mudah dekat kita? Sebab kita, dalam diri kita ni, hati kita tak bersih. Hati kita masih kotor. Hati kita masih banyak dengan penyakit hati yang bersarang. Sebab tu rezeki susah nak masuk. Diri kita sendiri yang dengki dan jealous dengan rezeki orang lain. Orang lain dapat, mestilah sebab Allah bagi dekat dia yang telah ditetapkan sekian-sekian. InsyaAllah kita reda dan berlapang dada. Allah ni Maha Adil. Ada orang direzekikan dapat harta yang banyak, direzekikan hidup yang kaya raya. Ada orang rezeki dia, dia hidup dalam kemiskinan, tapi keluarga dia bahagia. Ada orang kaya, duit banyak tapi keluarga tak bahagia. So, semua ni telah Allah tetapkan, semua ni telah ditetapkan sejak dari azali, sejak dari Lauh Mahfuz. Kita tak boleh nak pertikaikan pun. Kenapa Allah jadikan sekian-sekian? Kenapa Allah bagi aku rezeki lebih, dia rezeki kurang? No, kita tak boleh nak pertikai. So, caranya di sini adalah kita banyakkan tadah tangan, kita banyakkan berdoa, kita banyakkan top up ibadah kita, jaga amal ibadah kita, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam skop rezeki ni, ada orang direzekikan rezeki yang halal dan ada orang direzekikan dengan rezeki yang haram. Ramai orang salah faham. Ramai yang ingatkan rezeki tu adalah hanya yang halal sahaja. Sebenarnya rezeki yang haram juga adalah termasuk dalam skop rezeki, di mana saya telah buat revision dalam kitab-kitab di mana pembahagian rezeki ni ada rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Di mana rezeki yang halal ni Allah berikan, contohnya dalam situasi seseorang itu ambil exam, ambil peperiksaan, dia study, dia belajar, dia usaha non-stop, manjada wajada. Dia setiap hari belajar ulang kaji non-stop. And then bila dia dapat keputusan dia cemerlang. Dia dapat kerja yang bagus, kerja yang berpangkat tinggi sesuai dengan kejayaan result periksa dia tu. And then dia berjaya. So, ini adalah rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Lagi satu situasi, rezeki yang haram di mana seseorang dia ambil exam, tapi waktu exam tu dia meniru. Dan dia meniru dalam exam dia. Lalu bila dia dapat keputusan, dia dapat result yang bagus, dia dapat kerja yang bagus, and then
itulah hasil rezeki yang dia dapat adalah rezeki yang tidak berkat dan rezeki yang tidak diredai Allah. Sebab sumbernya hasil daripada dia menipu dan meniru di dalam peperiksaan. So hati-hatilah kita. Setiap apa yang kita lakukan pada awalnya akan memberi kesan kepada seumur hidup kita. Macamlah kita cari rezeki. Contoh, kita cari rezeki and then kita dapatkan daripada sumber yang haram. Kita bagi anak bini kita makan, tiba-tiba itulah yang menjadi darah daging mereka. Na'udzubillah min zalik. Dah jadi rezeki yang tak berkat, rezeki yang haram, rezeki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu pastikan sumber rezeki kita tu adalah daripada yang halal. Jangan kita bercampur dengan rezeki yang sumber yang syubhah, sumber yang memang jelas-jelas haram, berdosa. Cara kita dapatkan rezeki tu macam mana? Sebab tu jangan berhenti untuk bertaubat, jangan berhenti untuk kita top up amal ibadah kita. Mungkin pada masa lampau kita banyak dosa yang kita tak sedar. Sebab tu setiap hari kena muhasabah diri, kena sentiasa bertaubat. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Kadang-kadang dulu kita jahil, kita tak ada ilmu agama kita kurang, kita tak tahu pun hukum itu, hukum ini. And then bila kita meningkat dewasa, kita dah mula sedar, kita dengar ceramah ustazah tu, kita dah belajar ilmu agama, kita belajar top up ilmu, berguru dengan ustazah. And then baru kita tersedar, Allah tegur kita bahawa cara kita cari rezeki selama ni adalah salah dan berdosa. So, ambil peluang untuk bertaubat selagi pintu taubat masih dibuka. Bertaubatlah dan carilah rezeki yang halal. Jangan kita teruskan dengan mencari rezeki yang haram. Sebab tahulah kita rezeki ni akan membawa kepada kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita nak bagi anak bini kita makan, adakah kita nak bagi dengan sumber yang haram? Of course lah kita nak bagi dengan sumber yang halal, yang berkat, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat sikit tak apa, janji sumbernya adalah halal. Dapat banyak pun tak apa, kita infakkan harta dan rezeki lebih yang kita dapat tu kepada jalan yang diredai Allah. Kita sedekah, kita zakat, kita buat wakaf. So insya-Allah sama-sama kita manfaatkan rezeki banyak yang Allah bagi dekat kita ni untuk bantu orang-orang yang dalam kesusahan, bantu golongan yang memerlukan. Sebab tu Allah suruh kita jadi kaya supaya kita dapat bantu orang lain. So inilah dia di mana usaha kita, ikhtiar kita, ijtihad kita nak bantu orang lain sama-sama dapat rezeki yang berkat, rezeki yang halal, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, dalam tajuk rezeki yang ditakdirkan ni, kita kena yakin usaha istiqomah dalam ibadah kita. Kita yakin Allah adalah Tuhan yang maha memberi rezeki. Pemilik segala rezeki di alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tak ada yang lain melainkan Allah. Allah bagi kita rezeki tepat dan cukup, insya-Allah. Tak ada berkurang, tak ada lebih. Tepat pada masanya, insya-Allah rezeki tu akan sampai kepada kita. Sebab tu kita yakin, teruskan amal ibadah kita secara istiqomah, raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan istiqomah dalam beribadah, jaga solat sunat kita, jaga puasa kita, jaga hubungan silaturahim antara sesama manusia, jaga hubungan dengan keramat hidup, jaga hubungan sesama rakan, pekerja dan bos. So banyak yang kita kena jaga, connection antara manusia dan juga connection antara kita dan Allah, pemberi rezeki. So jangan putus asa, sentiasa improve, sentiasa upgrade level ibadah kita, upgrade level rezeki kita dengan cara top up ilmu. Hanya dengan ilmu yang akan memberi cahaya dan hanya dengan ilmu yang akan memberi kejayaan kepada manusia pada hari ini. Sebab ramai orang gagal kerana tak ada ilmu. Ramai orang down dan putus asa sebab tak ada ilmu. Oleh itu, marilah kita sama-sama menuntut ilmu.
Jangan berhenti belajar, sebab ilmu Allah ni tersangatlah luas. Ilmu Allah ni, kalau kita belajar, kalau kita invest untuk ilmu ni, insya-Allah dia tak akan habis-habis. Malah ilmu Allah ni lah yang kita nak pelajari setiap hari, supaya kita dapat apply dalam kehidupan kita untuk menuju hari akhirat yang bahagia, hari akhirat yang kita nak dapat untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, macam mana rezeki yang ditakdirkan ni, kita nak tahu kita redha ke tidak. Kita setiap kali Allah bagi kita rezeki, Allah tetapkan rezeki kita sekian-sekian hari bulan, kita bersyukur, kita redha, kita berterima kasih. Malah kita kongsikan rezeki yang kita ada ni dengan orang ramai. Di mana dalam rezeki kita ni tak semestinya rezeki kita seorang. Dalam rezeki kita ada sama rezeki orang lain. Di mana apa yang kita dapat, insya-Allah kita kongsikan, sama-sama kongsi rezeki, sama-sama kongsi rezeki dengan ejen ke, dengan pekerja ke, dengan staff ke, insya-Allah bila kita berkongsi semakin lebat dan semakin berganda pahala yang akan kita dapat. So pahala tersebut yang kita dapat itulah menjadi hak milik kekal kita, di mana itulah saham akhirat yang kita nak bawa waktu kita menuju alam akhirat nanti. Itulah dia pahala yang banyak, sedekah amal jariah kita, tabung akhirat kita dah penuh, insya-Allah. Banyakkan sedekah, banyakkan zakat, banyakkan memberi. The more you give, the more you get. Jangan takut untuk jadi miskin, sebab dengan bersedekah tak akan jadikan kita miskin sedikit pun. Malah Allah telah berjanji, barang siapa yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah dengan cara sedekah dan zakat, insya-Allah dialah yang orang yang menjadi jiwanya kaya, hatinya tenang, hartanya berganda-ganda, malah boleh diinfakkan serta dikongsikan dengan ramai orang. Sebagai contoh, kisah inspirasi Ustaz Abid Liu, di mana dia banyak menginfakkan harta dia berjuta-juta. Wang dia, hasil daripada dia ceramah YouTube apa semua, hasil daripada talk dia apa semua, memang mencecah juta-juta. Itulah yang dia kongsikan dengan orang ramai. Dan kita perhatikan, harta Ustaz Abid Liu ni tak pernah berkurang sedikit pun. Malah Allah gandakan lagi, Allah gandakan lagi. Sebab Allah tengok usaha dia, di mana di luar sana dia banyak bantu orang, dia banyak kongsikan rezeki, dia tak pandang pun siapa orang tersebut, adakah dia berasal daripada mana, dia tak pandang pun. Yang dia tahu orang yang dalam kesusahan je, dia mesti bantu, dia wajib untuk bantu, ringankan bebanan orang yang telah dia nampak dalam kesusahan, wajib untuk dia bantu. Walaupun hanya dengan memberi makan kepada kucing di tepi jalan, memberi makan kepada anjing di tepi jalan, dia tak pernah nak pandang hina langsung pun kepada makhluk-makhluk Allah ni seperti kucing dan anjing. Malah diberikan makanan yang sedap-sedap seperti ayam goreng. Itulah cara manusia yang terbaik melayan makhluk Allah yang lain dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah inilah yang akan Allah angkat darjatnya di hari akhirat nanti, di mana sedekah dan amal jariah yang dibuat berbaik kepada manusia, berbaik kepada binatang, berbaik kepada makhluk lain, inilah yang akan jadi bukti di hari akhirat nanti. Pahala yang berbondong-bondong, inilah yang akan menyelamatkan dan akan mendapat syurga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Akan masuk ke syurga dengan sangat mudah. Inilah sikap di mana kepribadiannya menjadi inspirasi orang ramai. Walau dikecam teruk, walau ujian yang melanda, insya-Allah kita kuat. Sama juga dengan jalan dakwah kita ni, kita semua manusia tak lepas daripada ujian. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesakitan, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan penyakit hati, ada orang diuji dengan fitnah dan ujian. Inilah dia, manusia memang tak lari daripada pancaroba. Roda kehidupan sentiasa berputar. Kadang-kadang kita ada ke atas, kadang-kadang kita ada ke bawah. Namun, roda itu adalah sentiasa berputar, dan di mana Allah letakkan kita, adakah kita di atas ataupun kita di bawah, letakkan syukur dan bersandar kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita susah, kalau kita senang, cari Allah dahulu. Kalau kita dalam kesempitan, dalam kesusahan, cari Allah dahulu. Sebab dalam surah Al-Insyirah, Allah telah berfirman, setiap kesusahan pasti ada kemudahan yang akan datang nanti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So Allah ulang 2 kali di dalam Al-Quran. Yakinlah kita, percayalah bahawa pertolongan Allah tu pasti ada. Selepas diberikan ujian, selepas diberikan kesusahan, selepas diberikan kesukaran, pasti ada kemanisan dan pasti ada kemudahan yang akan menyusul. Yang penting, kita sabar, kita reda, kita berlapang dada. Kita terima qada dan qadar Allah ni dengan hati yang terbuka. Tak ada nak salah-salahkan Allah, tak ada nak sangka buruk dengan Allah, tak ada nak merajuk dengan Allah, sebab kita tahu Allah ni sifatnya maha adil. Allah ni zatnya adalah sangat kukuh dan teguh, di mana dia bagi rezeki khusus kepada hamba manusia yang beriman, yang bertawakal, yang sentiasa berusaha untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan fikir orang, fikir untuk kita ubah diri kita dahulu. Macam dalam dakwah ni, kita sebarkan benda kebaikan, kita sebarkan benda bermanfaat, di mana Allah suruh kita sebarkan kebaikan walau hanya dengan sepotong ayat. Dengan sepotong ayat itulah yang akan memberi kesan, yang akan memberi hidayah serta membuka pintu hati dia untuk terus berubah. Itu adalah lebih baik. Sebab Allah bagi manusia hidayah ni dengan pelbagai cara. Ada yang cara secara halus, ada yang secara terbuka, di mana dalam FTR pun kami telah terima feedback hampir 20 orang non-Muslim yang convert to Islam selepas dapat hidayah daripada membaca buku FTR. So ini adalah salah satu hidayah lah, di mana Allah berikan petunjuk dan hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya tepat pada masanya. InsyaAllah Allah ni maha adil, Allah ni maha penyayang, Allah tak pernah tinggalkan kita, insyaAllah. Yes, betul. Betul, carilah Allah walau di mana saja. Betul Reha, insyaAllah. Dan Syah, sabar, reda, sangka baik pada Allah. Betul, inilah sifat sebaik-baik manusia yang sentiasa nak jaga hati, nak bersihkan jiwa daripada segala penyakit hati. Banyakkan syukur, banyakkan sabar, banyakkan solat, banyakkan senyum. Semua S. Semua S ni elok kita amalkan, insya-Allah. Kitalah yang akan jadi manusia yang sentiasa bersyukur, manusia yang sentiasa nak ubah diri menjadi lebih baik. Kita tak nak duduk di level yang sama. Kalau boleh hari ni kita tingkatkan amal ibadah kita. Contoh baca Al-Quran ke, kita improve. Contoh hari ni kita baca 10 muka surat, esok kita dapat baca 1 juzuk bersamaan dengan 20 muka surat. Itu adalah terbaik. Macam mana kita nak konsistensi dalam ibadah kita, macam mana kita nak praktikal dalam ibadah kita adalah kita amalkan secara istiqamah. Okey, harap semua faham dan semua jelas bagaimana rezeki ni adalah rezeki yang ditakdirkan oleh Allah ni, adalah rezeki yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Takkan berubah, takkan berbeza. Contohlah, ajal, maut, jodoh, semua di tangan Allah. Allah tetapkan contoh sekian hari bulan kita akan dicabut nyawa, kita akan meninggal dunia, so kita akan berubah. Hari sekian-sekian hari bulan, contohnya dia akan ditarik dan dicabut nyawanya daripada tubuhnya. So kita tak dapat nak ubah, kita tak dapat nak elakkan. Inilah antara jodoh, ajal dan kehidupan kita, semua telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah sejak di Lauh Mahfuz lagi. So reda, banyakkan ibadah kita, banyakkan sangka baik dengan Allah, jagalah hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita daripada azab api neraka yang sangat pedih, InsyaAllah. Okay, semoga bermanfaat. Thank you yang sudi join live Soleha pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terkesan di hati yang mendengar. Soleha doakan agar semua yang mendengar pada hari ini menjadi seorang manusia yang kaya jiwa, kaya hati, dan insya-Allah kita nak improve diri kita menjadi lebih baik setiap hari. Okey?
Alhamdulillah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat